Assalamualaikum semua. Salam Jumaat, salam ceria. Nampak Nasruddin Rahman begitu segak sekali hari ini. Ya, saya juga tiba-tiba saya juga. Apa kurang cerianya? Apa kurang ceria dengan warna pink yang shocking begitu. Kalau mata memandang, terus segar tak payah minum kopi. Masya Allah. Assalamualaikum semua. Jadi untuk episod kita pada pagi ini memang kita nak kongsikan sesuatu yang agak nak kata kontroversi tidak juga, tapi saranan rakyat untuk mengeluarkan pengeluaran KWSP atau kumpulan wang simpanan pekerja mereka secara berkala. Bayangkan, Daya kalau ada peluang nak keluarkan KWSP setiap bulan, adalah dapat sikit-sikit tu untuk kita belanja lebih ke, mungkin kos sara hidup semakin meningkat. Macam mana pendapat anda? Saya rasa kalau saya betul-betul memerlukanlah, saya akan keluarkan. Tapi kalau saya misalnya saya rasa macam tak perlu, saya akan simpan. Itu saya lah. Berdisiplin. Bagi saya setiap orang lain-lain kan. Maksudnya perkara ini kita boleh bincangkan lebih lanjut dan juga terpulang pada setiap individu bagaimana mereka ingin mengurus wang mereka. Jadi sebab itu saya dan Nasruddin Rahman hari ini kita akan berbincang lebih lanjut tentang bagaimana harus kita lakukan dengan wang KWSP ni. Kita nak tanya kepada rakyat dan mungkin kita akan dapat maklum balas daripada mereka, adakah mereka sokong ataupun tidak, dan anda juga boleh bertanya dengan kita melalui laman Facebook kita secara langsung, dan anda juga boleh menyaksikan MHI stream secara HD di aplikasi Tonton, insya-Allah. Betul lah. Dan kalau anda ada komen apa-apa di situ, kami memang sangat terbuka. Betul. Kita akan bacakan, insya-Allah. Dan juga hari ini saya dan Nas bukan sahaja bercakap tentang KWSP. Kita juga bercakap tentang satu topik yang bagi saya memberi kesedaran kepada orang ramai. Betul. Okey, mungkin anda pernah melalui atau pernah dengar tentang cendawan, sama ada boleh makan atau tak boleh makan. Macam mana nak tahu cendawan tu beracun atau tidak? Okey, kita tanya Daya. Daya ni suka makan cendawan kan? Suka. Kalau kat belakang rumah tiba-tiba, ini cendawan tiram ni macam kita pernah nampak dekat apa tu, dekat pasar kan? Boleh makan ni? Boleh. Kita kutip dah kita pasar, dah kita makan. Dan 90% daripada cendawan dalam dunia ni adalah beracun. Ya, dan ini adalah sesuatu yang mungkin ramai orang tidak tahu di luar sana. Kita tidak boleh samakan diri kita dengan orang lain. So ada orang macam, tak, nampak cantik, nampak gebu. Macam lebih kurang macam cendawan kita selalu makan. Betul. Tu kata cendawan ni sebenarnya bahaya kalau kita tak tahu dia beracun atau tidak. Jadi di sini kita nak war-warkan satu kes yang tular di media sosial, di mana sekeluarga dikejarkan ke hospital akibat termakan cendawan busut. Jadi kepada anda yang biasa dengan cendawan busut ni, kalau kita nampak ni pun, kepada yang dah biasalah. Kalau kita tengok kat sini pun, ini bukan cendawan busut ni. Sebab dia punya tangkai dia ni kurus sangat. Betul. Maksudnya dia macam nampak macam payung begitu kan. Tapi yelah, tak semua orang tahu kan. Betul. Nampak gebu je kan. Dan bila kita dah kempunan, itulah dia jadinya. Dan kita bertanya kepada suami, isteri dan juga seorang anak yang terpaksa dikejarkan ke hospital. Kita bersama dengan Puan Masita Sarani dengan suami tersayang Encik Zulkifli Sabli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia daripada Sungai Perak ya. Alhamdulillah, nampaknya kedua-dua nampak sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Semakin sihat. Dan sebenarnya kalau ikutkan Puan Mas ya, perkongsian di TikTok telah mendapat perkongsian begitu banyak dan reaksi daripada ramai orang. Sebab sebenarnya tanpa disedari, ramai macam, saya pun ingat boleh makan juga. Jadi kita nak tahulah, sebab dah kongsi kisah ini, mungkin kepada Encik Zulkifli sendirilah. Permulaannya, di mana jumpa sebenarnya cendawan itu dan yang membuatkan rasa macam, okey, kita nak cuba masak. Waktu tu, mungkin boleh kongsikan sedikit. Saya pagi-pagi tu, anak sekolah. Hantar anak sekolah, saya jumpa dekat betul-betul sebelah rumah. Sebelah tu ada berapa kuntum cendawan. Macam cendawan, bukan macam sebiji, macam cendawan busut yang saya ambil waktu kecil-kecil dulu dekat Felda. Tak banyak, dalam 10 ke 11 kuntum. Saya rasa memang boleh makan sebab dia serupa macam cendawan busut. Betul. Jadi kalau kita nampak kat sini pun, mungkin dari mata kasar pun, kadang-kadang kita masa kangkung pulu dah lama dah kan, mungkin kita ingat-ingat lupa kan. Lepas tu perut lagi besar dari mata, apa lagi kita kutip lah kan. Kalau masak tumis sambal ni sedap juga. Tapi kepada Puan Mas ya, kita nampak video anda yang tular di mana anda berkongsi, anda memasak dan sebagainya. Saya nampak dia dah start mula hijau-hijau kat sana. Kak Mas tak curiga ke? Okey, waktu tu kan, waktu saya nak masak tu, sebelum ni pun saya pernah masak cendawan busut. Tapi ragu lah juga sebab dia tak sama. Tapi
suami dah ambil, maknanya kita ni percayalah dekat suami ni kan. Ya. Maknanya kita pun masalah sebab kita pun dah lama tak makan cendawan. Tu pun masak. Baik. Kalau ikut Puan Mas memang selalu kongsilah konten-konten memasak kiranya. Memang niat di hati nak kongsi memasak ke macam mana sebenarnya? Betul. Rotak memang tak ada pun video-video tu tak ada. Jadi okey, bila dah nampak macam yang Nas sebutkan tadi dia bertukar menjadi hijau. Kan? Kalau kita nampak kat sini pun nampak banyak juga spora-spora dia tu. Ya, betul. Jadi bila dah jadi hijau tu, ada tak percubaan untuk rasa sedikit? Adakah rasa dia rasa pelik atau berbeza macam mana Puan Mas? Saya dah rasa dia sama macam cendawan busut. Okey. So bila rasa dia sama tu, hilanglah kecurigaan di sanalah ya. Hilang. Baik. Okey, jadi sekarang ni tu kita nak tahu bila makan tu berapa lama efek dia sebelum dapat rasa mual-mual, saya difahamkan pening kepala dan cerit berit Saya masak dalam 12.30. Okey. Jadi saya makan 12.30, lepas tu saya baring sekejap nak tunggu ambil anak sekolah dalam pukul 1.30 macam tu. Dalam jam tu 1.30 tu dah mula muak, mula pening kepala. Lepas tu memang tak boleh tahan, memang nak kena muntah. Oh, baik. Dan sejam saja. Dan waktu tu memang tahulah, memang waktu tu dah agak-agaknya dah tahu tak ini mesti punca cendawan ataupun ingatkan sakit lain. Peringkat 2-3 setengah jam tu mungkin tak tahu lagi. Tapi dah lain macam muntah, lepas muntah. Ini ada mungkin ada benda makan yang tak kena ni, mungkin cendawan. Ya, itu dah dapat suspek cendawan tu. Saya Google pula. Ya. Saya Google tengok memang sah lah, memang sama cendawan tu. Tanda-tanda dia spora, dia warna kehijau-hijauan, itu tanda nak muntah, lawyer itu memang betul lah. Dah baca Google tu memang confirm lah ni cendawan tadi. Lepas tu terus ke hospital lah kiranya? Terus telefon 999, betul ambulans datang cepat, dia punya kaki tangan pun sangat bagus, bagi masuk air. Cepatlah sampai ke hospital Selain River. Masuk kecemasan tu pun diorang cepat bagi ubat masuk air. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah sebab yang kita lihat anak bongsu juga terjejas ya. Anak dua lagi anak berada di sekolah masa tu ya. Ya saya. Yang saya bagi yang makan tu saya suap. Tak banyak pun. Satu suap tu pun ada cendawan dalam dia. Satu suap pun boleh mendatangkan efek yang begitu dahsyat. Ya, walaupun suap tu sikit je lah kan. Untuk Puan Mas, macam mana? Terjejas juga ke ataupun tak makan sebenarnya? Tak makan sebanyak ke macam mana? Saya tak makan banyak. Tapi saya yang muntah dulu sebenarnya. Oh, okey. Okey. Mungkin naluri wanita mungkin. Sebab saya nak ada masalah lawyer lain. Lepas tak lama tu suami bangun, rasa nak muntah juga. Tapi saya tak adalah teruk sangat sebab saya tak makan banyak mungkin. Baik. Jadi kalau diikutkan kan, berapa hari selepas masuk ke hospital baru sembuh yang sepenuhnya? Cik? Dalam saya masuk hari Rabu, hari Jumaat tu baru rasa okey lah sikit. Sebab badan kita dah ada makanan lain. Dalam 2 hari juga lah. 2 hari 2 hari juga. Untuk anak dan isteri yang makan sikit saja tu pula 2 hari juga? Itu cepat sikit lah sebab diorang keluar daripada wad kecemasan tu dalam pukul 10 malam macam tu. Lepas tu tapi masih ada lawyer, masih lagi lemah badan. Masih terasa. Adakah dengan insiden ini Cik Zulkifli dengan Puan Masita rasa trauma nak makan cendawan lagi ataupun dah tak apa, dah tahu dah nak pilih cendawan mana yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan? Sebab makan tu tak makan. Macam mana? Buat masa sekarang ni memang trauma lah, fobia lah. Tengok cendawan pun rasa takut. Tengok kadang-kadang cendawan dekat anak pun anak gelak-gelak. Kita orang dah rasa trauma untuk tengok cendawan lah. Mungkin setahun 2 tahun lah. Rasanya tak makan. Setahun 2 tahun Tapi sebenarnya insiden makan cendawan beracun ni agak kerap berlaku di Malaysia ni. Jadi mungkin nasihat yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton-penonton kita, Puan Mas dan Encik Zul. Silakan. Yalah, bagi mereka ataupun orang-orang yang di kampung yang selalu jumpa cendawan di tepi rumah ataupun di kebun-kebun, pastikan cendawan yang kita nak ambil tu betul-betul yang boleh dimakan. Jangan
cendawan dia ada pertumbuhan baru, dia semacam cendawan busuk, tapi dia bukan cendawan busuk, cendawan beracun. Jadi sebelum nak makan, sebelum nak masak, pastikan cendawan yang kita nak ambil, nak makan tu betul-betul yang boleh dimakan lah. Untuk Puan Mas yang memasak pula, mungkin ada pandangan daripada sudut orang kuat, orang dapur yang memasak dan melihat cendawan itu sendiri, mungkin boleh kongsikan tips. Okeylah bagi saya pula, kalau rasa macam ragu-ragu macam tu, tak payah teruskan. Google dulu. Ini dah makan, dah apa macam saya ni, baru nak Google lah, itu dah terlambat. Baik, dalam erti kata lain, dalam apa-apa pun makanan yang kita makan, terutamanya cendawan, kita kena siasat dulu. Betul. Lihat dulu boleh makan ke tidak, dan semoga perkongsian Puan Mas kan, saya rasa banyak memberi kesedaran kepada orang ramai, termasuk dengan kami sekali, dan kami bawakan untuk penonton Malaysia hari ini juga. Terima kasih Puan Mas dan juga Encik Zul. Terima kasih. Dari Sungai Perak. Saya sebenarnya, kan, saya bukan nak cakap apalah. Saya sendiri pun kalau tengok cendawan, saya teringat waktu kecil-kecil kan, kita nampak kat tepi kampung tu, cendawan. Ingat nak bawa balik, nak bagi mak masak. Kan? Tapi sebenarnya tak boleh. Saya pula sarankan, masa saya kecil-kecil dulu, bila musim hujan ni, cendawan akan keluar begitu saja. Masa saya kecil tu, saya ada kakak, kita suka main masak-masak. Jadi kita kutip cendawan tu, kita main masak-masak. Nasib baik mak nampak. Dan pesan mak, jangan makan, jangan kutip, jangan makan. Habis cerita. Untuk budak-budak tak pandai kan? Okay. Jangan ambil, jangan makan. Habis cerita. Kalau nak makan, kita pergi pasar, kita beli, sudah habis cerita. Untuk paling selamat. Betul. Jadi semoga dengan perkongsian ini, kita jadi lebih berhati-hati. Yelah, sebab melibatkan kesihatan dan juga nyawa. Betul. Dan mungkin kita nak bertanya kepada rakyat di luar sana juga. Jadi daripada cendawan yang beracun, kita ke soal wang pula. Jadi difahamkan bahawa kerajaan Madani kita sedang mempertimbangkan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja untuk pekerja-pekerja di luar sana secara berkala ataupun setiap bulan. Dan bukan sekali kita angkat keluar habiskan semua pada umur 55 tahun. Jadi kita bertanya kepada mereka di luar sana, apa pendapat mereka? Jom kita saksikan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP bercadang memperkenalkan akaun 3 yang membolehkan pengeluaran simpanan pada bila-bila masa. Akaun 3 yang berfungsi sebagai akaun simpanan ini adalah untuk memenuhi potensi keperluan tunai kecemasan ahli. Selain itu, akaun ini diwujudkan bertujuan menarik minat mereka yang berada dalam sektor tidak formal untuk membuat caruman dengan KWSP dan membabitkan caruman antara 5 hingga 10%. Dengan adanya akaun 3 yang fleksibel, peratusan caruman bagi akaun 1 juga akan dinaikkan. KWSP juga menjelaskan cadangan pengeluaran mandatori bulanan hanya akan membabitkan ahli yang lahir pada atau selepas tahun 2010. Bergantung kepada berapa persen yang kita akan diambil daripada gaji kita lah. Contoh sekarang kalau 11%, adakah akan jadi 15% atau 13%? Kalau jadi macam tu, saya rasa agak beban lah. Sebab saya rasa duit tu boleh disimpan ke tempat lain. Terbahagi kepada dua golongan kan. Biasanya dia yang keberuntungan tu lebih kepada pencarum-pencarum muda lah. Tapi kerugian tu takut dia kepada pencarum-pencarum yang lebih berumur lah. Tapi saya rasa saya 50-50 sama ada wajar dan tak wajar. Pasal maksud saya yang golongan muda ni, diorang boleh buat akaun ketiga ni sebagai simpanan diorang. In case kalau ada emergency ke apa-apa ke. Dan untuk orang golongan-golongan tua ni pula, diorang ni dah lama mencarum. Maksudnya akaun 1 dan akaun 2. Tapi kalau ada tambahan akaun ketiga ni, kita tak tahu sampai bila diorang ni dapat mencarum. Sebab yalah, umur dah semakin meningkat, kita tak tahu berapa lama tempoh hayat diorang nak hidup lah. Macam saya rider, saya boleh simpan lah duit tu anytime. Bila saya macam ada rezeki lebih, saya boleh simpan. Anda kata saya terdesak, memerlukan duit, dalam masa terdekat, saya boleh keluarkan. So kalau nak buka akaun ketiga lagi, rasa macam tak perlu kot sekarang ni. Sebab nak bagi duit masuk dalam tu okey. Tapi kalau nak buka, nak keluarkan lagi apa, saya rasa tak perlu kot. Macam-macam lagi benda boleh buat untuk menolong daripada nak bagi kita choices untuk keluarkan lagi duit ke apa-apa. Tapi kalau ada emergency pun, kalau kita tak cukup duit dalam tu, tak boleh bawa keluar ke, ada had ke, kita boleh ni pun
sama juga. It's no point kan. Untuk saya lah. Sebab saya pun dah KWSP pun dah menabur daripada 18 tahun sampai sekarang 33 tahun. But still, I know lama lagi nak kena sampai ke tahap yang saya boleh bawa keluar and merasa duit-duit tu betul-betul. Ikuti diskusi dan fahami lebih jelas tentang cadangan pengeluaran berkala KWSP ini. Jadi rata-rata apa kita dapat dengar daripada keluhan rakyat di luar sana, bukan sebulat suara ya. Ada yang sokong, ada yang tidak sokong, ada yang dikata 50-50. Saya pun tak pasti. Jadi kita bersama dengan Profesor Dr. Bajoya Badai, pakar ekonomi kita, untuk kita diskusi tentang akaun 3 yang bakal dibuka dalam masa 2 tahun lagi dan juga pengeluaran KWSP secara berkala bulan-bulan. Ya ataupun tidak. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kita. Kalau Profesor Dr. Bajoya bersama kita, insya-Allah memang seronok diskusinya. Jadi di sini mungkin saya nak tanya kebaikan untuk pengeluaran berkala ini dan pendapat doktor sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat mengalu-alukan mana keputusan KWSP untuk mewujudkan akaun 3. Sebenarnya ini merupakan satu lonjakan yang besar kepada KWSP kerana secara efektif KWSP kini akan mengisytiharkan yang mereka adalah sebuah bank simpanan. Sebab akaun 3 adalah akaun simpanan seperti akaun bank. Cuma apa yang membezakan akaun 3 ini dengan simpanan bank yang biasa? Yang pertamanya, dia membolehkan pencarum-pencarum, misalnya rider, petani, penelayan dan sebagainya untuk mencarum secara bulanan ataupun secara harian, mingguan apabila mereka mendapat pendapatan. Jadi ini merupakan satu program simpanan semi paksa. Keduanya, dia memberikan pulangan yang insya-Allah lebih tinggi daripada pulangan bank kerana KWSP mempunyai track record membayar lebih daripada 5% sehingga 9% pada satu masa. Jadi walaupun kadar simpanan yang dijanjikan untuk simpanan 3 adalah lebih rendah daripada kadar simpanan biasa, tapi dia mestinya akan lebih tinggi daripada simpanan bank hari ini 1,5% misalnya. Okey, jadi kalau kita lihat dari segi pelaburan lah, kalau kita keluarkan daripada KWSP dan letakkan di tempat lain pun kita tak akan dapat pulangan yang selumayan kalau kita simpan di KWSP. Jadi mungkin saya nak kongsi satu statistik yang amat membimbangkan. Kita tanya kepada penonton juga dan kita tanya kepada rakyat, ada juga yang mempunyai kesangsian seperti ini. 81% ahli KWSP tak cukup wang untuk bersara dan setakat 31 Disember 2022 hanya 19% daripada ahli KWSP mencapai tahap simpanan asas. Maknanya lebih daripada 80% tidak mempunyai simpanan persaraan yang cukup. Jadi kalau kita keluarkan secara berkala, mungkin akan menjejaskan masa depan pencarum-pencarum kita. Pendapat doktor? Okey. Kepada pencarum-pencarum biasa yang bekerja dengan majikan, mereka akan mencarum 11% setiap bulan dan 13% oleh majikan. Yes, dan itu 70% akan masuk dalam akaun 1, 30% masuk dalam akaun 2. Betul. Daripada akaun 2 itu dibahagikan, mungkin 1/3 daripada itu boleh masuk ke akaun 3. Kepada kumpulan sukarela, pencarum sukarela ini, rider, isuri rumah, nelayan, petani, gig ekonomi lah katakan. Mereka semua akan mencarum mengikut bila-bila mereka mendapat pendapatan. Jadi bila mereka mendapat pendapatan, mereka boleh buat keputusan berapa banyak nak masuk dalam akaun 1, akaun 2 atau akaun 3. Kemungkinannya mereka tak berani nak masuk dalam akaun 1 sebab tak boleh keluar. Tapi kalau dia masuk akaun 2 dan akaun 3, akaun 2 dia boleh keluar kalau untuk beli rumah, untuk pergi haji dan sebagainya. Akaun 3 bila-bila masa dia boleh bawa keluar. Jadi memang 6.3 juta penyimpan hari ini mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000. Sasaran KWSP ialah RM240,000. Baru dianggap cukup. Itu pun sebenarnya tak cukup. Sebab kalau RM240,000, dia hidup 20 tahun lagi, satu bulan
dia boleh bawa keluar RM1,000 je. Jadi kalau bulan-bulan? Kalau katakan dia ada kurang daripada RM1,000 dalam akaun, jadi kalau kita nak keluarkan, kalau saya buat kira-kira dalam RM42 sebulan begitu. Adakah Dia tak boleh bersara. Jawabnya dia tak boleh bersara. Jadi kat sini juga saya nak jadi orang jahat sikit lah, devil's advocate sikit lah. Katakan kos sara hidup naik, tapi gaji kita tetap sama untuk mereka yang mencarum setiap bulan lah waktu pekerja kan. Dan mereka mungkin keluarkan duit yang lebih daripada berapa banyak mereka mencarum. Jadi kat sini apa mekanisme untuk menghadkan pengeluaran secara berkala ini jikalau mereka mengeluarkan lebih banyak daripada mereka mencarum? Kita campurkan 11% daripada kita dan 13% daripada majikan. Silakan doktor. Hanya 30% sahaja yang boleh masuk ke dalam akaun 2 dan akaun 3. Jadi mana daripada akaun 2 30% itu dipecahkan, mungkin 1/3 ataupun 10% masuk dalam akaun 3. Jadi penyimpan-penyimpan hanya boleh bawa keluar 10% saja. Sebenarnya kita mesti menghayati bahawa KWSP ini merupakan satu caruman simpanan untuk hari tua, untuk hari persaraan. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa ini simpanan biasa. Jadi sekarang ni akaun ketiga mewujudkan peluang untuk penyimpan-penyimpan membawa keluar seperti akaun bank yang biasa. Tapi jumlahnya adalah terhad. Mungkin kepada 10% daripada baki jumlah simpanan. Saya juga nak bertanya kepada doktor, ya, kadang-kadang rakyat Malaysia ni dia terlupa nak ukur baju kat badan sendiri. Saya cakap terang-terang lah kan. Mungkin dia kata, oh saya mampu, tapi mungkin tak mampu. Jadi mungkin kepada mereka yang dikatakan, okey saya nak keluarkan setiap bulan, dia dah planning dan sebagainya. Tapi kalau mereka kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mencarum, adakah mekanisme untuk menghalang mereka untuk membuat pengeluaran untuk simpanan hari tua? Simpanan hari tua bagaimanapun tidak akan boleh dikeluarkan, dan bila kita menghadapi COVID-19, kerajaan membuat pengecualian, dan itu sangat dikesali. Kerajaan pun melihat bahawa itu satu polisi yang telah menghancurkan mana peranan KWSP kerana pekerja-pekerja tidak boleh mengharapkan KWSP lagi untuk menolong. Sebab itu kita memerlukan satu lagi kaedah ataupun sistem yang dipanggil sistem keselamatan sosial. Ini wujud di negara maju seperti the US, the UK, Eropah. Mereka ada misalnya faedah hilang pekerjaan. Kalau seorang tu hilang pekerjaan, setiap bulan dia akan dapat bantuan. Ini kita memerlukannya berasingan daripada KWSP. Dan itu sepatutnya merupakan satu program yang diwujudkan daripada kekayaan kerajaan. Kerajaan hari ini mempunyai kekayaan bertrilion nilainya, dan setiap tahun mendapat antara 50 hingga 70 bilion dividen. Jadi itu sepatutnya merupakan dana dalam skim keselamatan sosial tadi. Dalam sistem keselamatan sosial atau social security seperti diberikan oleh negara-negara yang maju di luar sana. Satu lagi soalan sebelum kita tutup perbincangan kita. Adakah mereka yang boleh atau mampu mengeluarkan secara berkala dari akaun 3 ini, adakah kriterianya kita boleh beri secara pukal ataupun kita tengok sebagai case by case basis, mampu atau tak mampu? Okey, saya rasa kepada kumpulan yang bekerja penuh masa, dia panggil formal employment, dia tak ada pilihan. Hanya 30% saja yang boleh ditimbangkan masuk ke dalam akaun 3. Tapi kepada kumpulan yang mencarum sukarela kerana mereka tidak ada majikan, mereka boleh bawa keluar bila-bila masa dalam simpanan 3. Kerana matlamatnya telah berubah. Matlamatnya ialah KWSP akan cuba menolong menguruskan pelaburan kumpulan ini seberapa boleh. Tetapi kalau mereka membuat keputusan untuk mengeluarkan semuanya pun, mereka tidak boleh menghalang.
Jadi semuanya demi kelangsungan hidup juga ya. Betul, ya. Memandangkan kita masih sedang pulih daripada pandemik COVID-19. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Bajoya Bardai, pakar ekonomi kita, kerana berkongsi fikiran kepada mereka yang mungkin muskil di luar sana, dan nasihat doktor kepada mereka di luar sana. Mungkin kata-kata akhir untuk penonton kita. Carum atau tidak, keluar atau tidak setiap bulan, pendapat doktor, nasihat doktor. Ya, saya mengharapkan semua kumpulan yang tidak bekerja secara formal mewujudkan satu disiplin untuk mencarum setiap kali mendapat pendapatan, ketepikan 10% atau 15% masuk dulu dalam KWSP. Biar di situ, dan tiap-tiap bulan kalau kita sangat memerlukan, kita keluarkan balik. Tapi kena ada disiplin untuk mencarum itu sepanjang masa, sepanjang waktu. Apabila kita ada peluang. Alhamdulillah. Jadi disiplin amat diperlukan, dan sekali lagi mungkin saya nak tekankan, ukur baju di badan sendiri apa yang kita mampu atau tidak mampu. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Bajoya Bardai. Salam Jumaat, Doktor. Terima kasih. Salam Jumaat. Itulah dia perbincangan kita tentang pengeluaran duit KWSP secara berkala. Sekali lagi saya nak sarankan kepada anda semua, kita lihat betul-betul, kerana tiada investment atau pelaburan yang memberikan pulangan sebanyak 5 hingga 9% seperti KWSP. Kalau kita nak keluarkan duit untuk kita letak buat bisnes pun, atau kita nak letak pelaburan atau tempat lain pun, kita kena fikir 2-3 kali. Boleh beri pulangan lebih dari 5% ataupun tidak. Jadi itu saja setakat ini perbincangan kita. Kita berehat seketika dan kita kembali bersama Dayah Bakar di MHI. Jangan ke mana-mana. Kini kembali di Malaysia hari ini bersama saya, dan tadi kalau Nas ada bercakap tentang mengeluarkan wang, tapi sekarang ni kita nak bercakap tentang bagaimana kita ingin menggunakan wang dengan baik, dan dalam erti kata lain kita wakaf atau infakkan. Jadi bersama dengan saya hari ini bersama Ustaz Azihal Bangsawan, iaitu pendakwah bebas merangkap Duta Pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah. Ya, baik. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah sihat. Hidayah, apa khabar? Alhamdulillah baik. Okey, jadi Ustaz, kita nak cerita tentang wakaf ataupun kita nak infakkan kepada mereka yang sedang menonton sekarang. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit tentang surau Al-Muhajirin Kajang Utama dan hala tuju sebenarnya untuk surau ini Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salam ma'al hijrah, Hidayah dan para penonton sekalian 1445 Hijrah. Dan alhamdulillah pada hari Jumaat ini kita berbicara tentang dana wakaf pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama, Kajang, Selangor, Darul Ihsan yang telah dibuka dan digunapakai seawal 1997. Dan alhamdulillah masa berlalu tahun demi tahun, pengubahsuaian dilakukan dan pembesaran dilaksanakan sedikit demi sedikit. Namun penambahan penduduk, peningkatan ahli Korea dan kepadatan jemaah, apatah lagi ketika solat Jumaat, membuatkan kita perlu membesarkan lagi Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Maka sebagai surau Jumaat, tidak boleh tidak kita perlu membesarkan surau kita untuk keadaan yang lebih kondusif dan memenuhi keperluan. Maka sebab itulah kita lancarkan dana wakaf pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Baik, kalau saya lihat tadi katanya boleh tampung buat masa ni 1,500 orang. 2,500. 2,500 ya. boleh. Dan kita jangka kita nak tambah sehingga 4,000 orang. Oh, baik. Dan mungkin boleh ceritakan dengan kami perkembangan terkini kutipan dana yang telah disumbangkan oleh orang ramai untuk pembangunan Surau Al-Muhajirin, dan berapa banyak lagi sebenarnya dana yang diperlukan Ustaz untuk menjayakan pembangunan surau ini? Ya, terima kasih Dayah. Ya. Para penonton sekalian, alhamdulillah anggaran kos perbelanjaan adalah RM10 juta. Dan setakat ini kita telah pun mengumpul 1.2 juta. Maka kita masih memerlukan 8.2 juta. Dan sasaran kita insya-Allah penghujung tahun 2023 ini kita akan memulakan pembinaan. Justru kita sangat mengharapkan bantuan dan pertolongan saudara-saudara sekalian yang berhati mulia. Maka dengan sebab itulah antara yang kita sediakan adalah tabung infak dana Surau Al-Muhajirin. Kita sediakan akaun MyBank, Bank Rakyat dan juga QR Code. Dan
lagi luar biasa Hidayah dan sahabat-sahabat sekalian, kita menyediakan pengecualian cukai LHDN. Baik. Oh, okey. Jadi memudahkan juga untuk semua orang berinfak ataupun untuk Betul. mewakafkan lah ya. Benar. Jadi selalunya bercakap tentang infak atau wakaf, mungkin ada yang rasa saya tak ada banyak sangat untuk infak atau wakafkan. Betul. Tapi mungkin Ustaz boleh kongsi dengan kami kebaikan kita berinfak dan kenapa kita harus berinfak, Ustaz? Ya, saudara-saudaraku yang berhati mulia sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, dan sesungguhnya masjid-masjid serta surau-surau adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah." Maksudnya Hidayah, barang siapa yang membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala demi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah binakan buatnya dan keluarganya sebuah istana yang sangat indah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan manfaat bersifat dunia dan akhirat. Antaranya, yang pertama, dapat menghapuskan dosa. Yang kedua, memanjangkan umur dan usia kita. Yang ketiga, mendekatkan kita dan keluarga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, rezeki jaminan Allah akan bertambah dan melimpah ruah. Dan yang kelima, dengan sedekah infak fisabilillah dapat menjadi ubat kepada sebarang penyakit. Hidayah, bukan setakat penyakit zahir tau. Dia juga dapat merawat penyakit hati kita yang maklumlah hati kita berbolak-balik. Jadi doakan mudah-mudahan usaha yang mulia ini dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat merealisasikan dana pembangunan wakaf, dana wakaf pembangunan surau Al-Muhajirin. Masya Allah, Ustaz. Mungkin bila Ustaz dah kongsikan, saya rasa insya-Allah ramai yang terjentik hati untuk infak dan juga wakaf untuk surau Al-Muhajirin. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana caranya untuk orang ramai untuk infak ataupun wakafkan untuk pembangunan surau Al-Muhajirin. Silakan Ustaz. Baik, Hidayah, para penonton di hari Jumaat yang penuh kemuliaan dan keberkatan. Jumaat pertama tahun 1445 Hijrah ini. Berikut antara cara kaedah yang kita boleh lakukan selain daripada kita memasukkan sumbangan kita ke tabung infak dana surau Al-Muhajirin, MyBank dan Bank Rakyat yang tertera di kaca televisyen, dan juga kita boleh QR code, dan juga kita boleh melayari laman web www.almuhajirinkajangutama.com dan juga Facebook Surau Al-Muhajirin Official. Dan juga kita boleh menghubungi pengurusi Surau Al-Muhajirin Encik Rosli di talian 01767055651 dan juga Encik Azman serta Encik Azizan. Jadi sementara kita masih hidup, manfaatkanlah ruang dan peluang ini sahabat-sahabat sekalian. Ya, dan juga waktu-waktu kita untuk melakukan kebaikan ke jalan Allah. Jadi kepada anda semua, itu dia perkongsian daripada Ustaz. Terima kasih sekali lagi Ustaz Azihal Bangsawan, iaitu pendakwa bebas pembangunan surau Al-Muhajirin Kajang Utama dan juga sebagai duta dan harap-harapnya hari ini kita ambil peluang hari Jumaat ini untuk sama-sama wakaf dan juga infakkan. Ya, Hidayah, 5 saat. 5 saat, silakan Ustaz. Apa yang kita makan akan busuk. Apa yang kita pakai akan lusuh dan buruk. Namun apa yang kita sedekahkan, itulah peneman kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah, satu peringatan untuk semua dan tentunya saya juga Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz kerana sudi datang ke Set Malaysia hari ini. Dan kepada anda semua, kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana sebab selepas ini banyak lagi perkongsian daripada saya dan juga Nas di Malaysia hari ini. Teruskan bersama kami. Terima kasih kerana masih bersama kita di MHI dan meminta barakah di hari Jumaat yang mulia ini dan juga peluang untuk penonton-penonton kita untuk meningkatkan ibadah kita, tambahkan pahala kita dengan berinfak kepada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Jadi di sini kita ingin bertanya tentang perkembangan Mat Tahfiz Imaniyah Zahidiyah bersama dengan Ustaz Adam Shah Syahidan yang baru saja kembali ke tanah air. Semoga haji yang mabrur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada rasa batuk-batuk sikit. Biasalah batuk Mekah tu ada lagi. Masih ada lagi. Masih ada lagi ya. Tapi alhamdulillah, sudah sihat ini lah. Sudah sihat. Cukup sihat untuk berada bersama dengan penonton-penonton kita. Jadi boleh kita kongsikan sikit tentang perkembangan terkini. Astaghfirullahalazim, pagi-pagi ini kan. Mat Tahfiz Imaniyah Zahidiyah atau MATIS. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kepada penonton-penonton di luar sana, saya doakan kesemuanya, termasuklah saudara Nas kita pada hari ini, agar kita sama-sama dapat menunaikan haji dan umrah tiap-tiap tahun, insya-Allah. Amin. Amin, amin. Perkembangan Matis pada hari ini, alhamdulillah, di sudut bangunan asrama kita sudah siapkan 100%, dan pelajar pun sudah ada hampir dalam 15 orang lah. Sebab di Bukit Lancur ni kita khususkan untuk pelajar perempuan. So ustazah dia dah ada dan pelajar sudah ada. Kemudian di kawasan surau, kalau boleh lihat di gambar tu di bawah sekali, di surau dan juga bilik guru dan juga di kawasan pejabat dan juga keliling tembok di kawasan Matis tersebut masih belum disiapkan lagi kerana kita masih kekurangan dana yang berbaki lagi untuk proses baik pulih dalam RM RM300,000. Wah. Sebab tu kita perlukan dana ini dengan segera untuk menyiapkan keseluruhan di kawasan pejabat, bilik guru dan juga surau. Pelajar-pelajar dia tak pakai surau sekarang. Dia terpaksa pakai asrama mereka untuk jadikan kelas. Begitu. Itu asbabnya lah. Jadi kita lakukan yang terbaik dengan apa yang kita ada setakat inilah. Betul. Baik. Jadi jadi kita berurus kepada kebaikan berinfak di hari Jumaat yang mulia inilah. Jadi mungkin pandangan Ustaz untuk berinfak dan menderma khususnya kepada Mat Tafiz Imaniah Zahidiyah ini kepada pendidikan. Silakan. Tuan-tuan perempuan yang mulia, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Nabi kata, man nahara sa'ilan naharathu al-malaikatu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempermudahkan orang yang meminta bantuan, yakni sedekah, zakat dan sebagainya, untuk mengajak buat kebaikan, maka malaikat akan mempermudahkan urusannya pada hari kiamat. Yang kedua, saudara Nas, orang yang kuat sedekah ni, dia takkan jadi fakir. Ini janji Allah dan janji Rasul. Saya ulang, wallahi wa billahi wa tallahi. Sesiapa yang infak ke jalan Allah, Nabi kata, ma naqasat sadaqatu mimmal. Tidak akan berkurang hartanya sekiranya dia bersedekah. Dan sedekah itu juga merupakan salah satu benteng di antara kita dengan api neraka. Nabi kata, ittaqun nar walau bisyiqqin tamrah. Takutilah kalian dengan neraka walaupun dengan separuh kurma. Bermakna Nabi SAW menganjurkan kepada kita supaya kita sentiasa bersedekah, supaya dielakkan daripada mati mengejut, daripada kematian yang buruk, dan juga dihindari daripada azab api neraka, dihindari daripada azab kubur. Dan asbab bersedekah itu tidak sesekali seseorang itu akan menjadi fakir dan miskin, tetapi Allah akan tambah. Kerana Nabi dah sebut, tidak akan berkurang hartanya sekiranya dia bersedekah. Seperti mana Abdul Rahman bin Auf, seperti mana Uthman bin Affan. Mereka sedekah, lagilah Allah tambahkan lagi hartanya. Mudah-mudahan rakyat Malaysia semua teruskan istiqamah dalam kita membantu Mat Tafiz Imaniah Zahidiyah. Alhamdulillah. Jadi di sini mungkin kita nak pesan kepada penonton-penonton kita macam mana cara-caranya Ustaz untuk mereka menambahkan pahala untuk mereka. Simpanan hari tua juga ya kira. Okey. Untuk kita nak mengejar pahala, untuk mendapatkan syurga Allah, untuk elakkan diri kita daripada penyakit, daripada balak bencana. Dan sedekah itu merupakan taruddul bala wa tutawwilul umr. Nabi kata, sedekah itu menolak bala dan dipanjangkan usianya. Tuan-tuan dan puan boleh lihat ada 2 nombor akaun, ada Maybank, ada CIMB. Ada juga sebahagian daripada negeri yang jauh, dia sanggup datang jumpa saya semata-mata untuk memberi zakat. So dia boleh menghubungi saya sendiri, dia di talian 017-375-9076, ataupun dia boleh terus infak online ke apa-apa sekalipun, ada 2 Maybank di situ. So dia boleh gunakan platform-platform ini untuk terus melakukan kebaikan, terutamanya pada hari Jumaat mulia ini. Alhamdulillah. Jadi untuk saya sendirilah, kalau kita nak berinfak ni, kalau boleh kita nak infak kepada sesuatu yang berpanjangan. Jadi seperti Mat Tafiz Matis ini, mungkin pendapat Ustaz tentang infak yang berpanjangan. Untuk yang jangka masa yang panjang, tuan-tuan dan puan-puan boleh jadikan Matis ini
yakni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di setiap number akaun itu kita tak semestinya nak kena infak. Okey, contoh 300,000 saya minta. Tak orang kata apa, setiap rakyat Malaysia kena berinfak. Bukan saya khusus pada individu, orang kaya, datuk, tan sri sebagainya. Saya nak mengajak semua sekali. Semua sekali kita kena berinfak di jalan Allah, tak kira lah RM1 ke, RM10 ke, tetapi kita sentiasa beristiqamah. Istiqamah dalam melakukan kebaikan, seperti mana Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu dalam melakukan kebaikan. Ada setiap platform yang kita sediakan, yakni CIMB dan Maybank, nampak saja nombor akaun itu, terus buat kebaikan. Tak kisah semua berapa pun. Alhamdulillah, bukan saja untuk segolongan tapi untuk semua rakyat di luar sana yang beragama Islam, untuk kita mengecapi kejayaan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Ustaz Adam Shah Syahidan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, putih berseri orangnya. Baik, kita berehat seketika dan kita kembali dengan debaran Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2023. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana setia bersama kami di Malaysia hari ini. Ya, makin penghujung rancangan makin ceria kami. Dengar tak? Itulah debaran jantung saya. Dudak macam motor buat. Debaran Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2023. Anda boleh saksikan secara langsung malam ini. Malam kepuncaknya di Istana Budaya. Daya pergi tak? Saya tak pergi. Tapi saya akan saksikan secara langsung. Debarannya masih sama. Betul. Kita boleh saksikan secara stream HD di aplikasi tonton kita. Dan sebenarnya debaran kami ini bukan sekadar untuk anda semua. Di atas, bukan di atas, bersama dengan kami, debarannya dikongsi bersama. Kita bersama dengan seorang yang sangat cantik. Sabar. Okey, sabar. Seorang lagi pula memang persis artis Korea. Yes, kita bersama dengan Menash dan juga Putri Sarah Liana. Selamat datang. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya dengan orang cantik ni, tiba-tiba saya malu pula. Tiba-tiba ada orang Korea pula kat sini. Sebab tu saya terpaksa duduk di sini untuk memastikan keadaan selamat ya. Meng, nak tanya lu. Ini memang look you yang apa tu orang kata sesuai tak? Sebab banyak orang kata, Meng ni macam always ada persis Korea-Korea, terus dia jadi blonde macam tu. Sebenarnya ramai orang kata saya tiru Korea. Tapi saya boleh katakan ni adalah reference untuk saya, sebab saya suka tengok cara diorang pakai, cara diorang bleach their hair and everything. Betul. Jadi tak salah kita ambil benda itu sebagai reference dan kita improvekan image kita diri sebagai seorang artis. Dan sesuai. Saya pun tak jemu sebab betul-betul lah bila kita tengok live kan, kulit dia mulus betul. Setuju tak? Apa rasa sesuai? Setuju tak Sarah? Kak Sarah. Dia malu kan? Tak boleh. Saya sebenarnya, saya tadi ada cakap kat Kak Sarah tadi, she looks so beautiful today. Dan saya tak percaya dia duduk kat sebelah saya. Lepas tu dia pula cakap kulit saya cantik. Allah. Kan, Cik. Tercalon dengan BBNU kan? Kiranya ini pertama kali anda tercalon. Saya difahamkan anda dalam industri selama 9 tahun. Dan lepas 9 tahun, akhirnya Menash melahkan nama. Jadi finalis MVP. Adakah memang dah tahu satu hari aku akan masuk menjadi finalis ataupun tak sangka, Menash? Saya rasa semua orang yang jejak kaki dalam industri memang ada aim masing-masing. Dan aim saya memang nak menang awards dalam industri tanah air, of course. Cuma saya tak tahu penantian saya bila, lepas 9 tahun ke, 10 tahun ke, ataupun masuk 2 tahun dah terus dapat. Kan? So, bila saya tercalon top 20 pun saya dah terus macam, betul ke ni? Percaya ke website ni yang salah? Salah nama kecil ni. Lepas tu, tak apalah, kita vote je. Lepas dah vote, ada satu hari tu, bila dah nak announce top 5, saya dah macam, okey, kalau ada, kalau tak ada, tak apa. Sebab saya tak nak berharap sangat. Saya ingat lagi family saya call pagi-pagi, dia kata, Meng, masuk top 5, masuk top 5. Saya tengah tidur masa tu. Ingatkan mimpi. Jadi saya macam, okey, tutup, tidur balik. Bila bangun tu macam, tadi aku macam mimpi aku masuk top 5 lah. Bila check betul masuk top 5, Alhamdulillah. Jadi kalau 9 tahun tapi masih dicalonkan budak BBNU punya kategori ni, macam betul-betul awet muda lah dia ni ya. Saya anggap setiap rezeki itu adalah rezeki juga. Walaupun BBNU, saya happy dan saya seronok. Mungkin akan jadi apa kata nama Menash akan lebih disebut selepas ni kan. Kita tahu kan efek ABP ni macam mana untuk macam Putri Sarah. Bagi saya seorang yang kita memang nampak berlakon daripada dulu, daripada iklan menjadi pelakon dan sekarang ni memang
memang boleh dikatakan penat kan berlakon syuting, dah start syuting balik dan sebagainya. Dan katanya bakal melebarkan sayap ke negara jiran Indonesia. Jeng. Rezeki. Boleh cerita sikit lepas 18 tahun berkarya kan dapat peluang macam ni, perasaan Puteri Sarah? Alhamdulillah, syukur sangat sebab semua orang pun tahu Sarah bila Sarah dah start berkahwin kan, Sarah jadi suri rumah sepenuh masa kan, menjaga anak-anak apa semua, and then now it's my time berlakon balik kan, berlakon balik just because this is my passion, and also kita wanita perlu bekerja, awak pun faham betul. Ya, betul. Kerana ada career, kita wanita kena bercareer sekarang ni. Betul. Ya. Saya kagum dengan Puteri Sarah. Dan dia ambil masa untuk jawab soalan tu. Seorang thinking actor. Alah, thank you so much. Tapi selepas 18 tahun baru dapat pencalonan, saya pasti suatu kalau Mei pernah tunggu 9 tahun kan, bayangkan 18 tahun. Jadi saya tak terfikir pun nak tercalon ke apa, sebab saya bekerja because I love acting. Dan sebelum ni saya dah sacrifice kan untuk menjadi seorang isteri, seorang ibu. Jadi sekarang ni is my comeback. Tapi comeback pun sebab saya mahu bekerja dan juga ialah mencari rezeki kan. So tak terfikir pun nak tercalon ke apa ke, saya anggap ini adalah rezeki untuk anak-anak, rezeki anak-anak. Apa yang datang ni is because of my kids, not from me. Dan saya rasa sebab semangat Puteri Sarah, semua orang tahu seorang ibu yang hebat kan. Dan kita juga tahu malam ni mesti semua dah bersedia ya. Mesti baju dah ready, pukul berapa semua. Okey. Kita bocorkan rahsia sikit lah. Bukan bocorkan rahsia. Who are you wearing? Untuk Puteri Sarah macam mana? Who are you wearing? I pakai Raffi Nasir. Raffi Nasir. Saya pakai Bonsai Nah. Okey. Jadi kalau saya rasa semua orang nak tengok ya, semua orang nak tengok ni kena tengok red carpet malam ni lah. Akan bersiaran secara langsung pukul 8 malam, 1 jam sebelum pukul 9 malam berlangsung ke udara ya. Betul. Jadi mungkin saranan untuk peminat-peminat Puteri Sarah, kita ada 30 saat lagi. Silakan. Okey, thank you so much kepada yang menyokong Sarah dan endlessly support Sarah. Saya sangat terharu dan keep on with you guys punya doa for me and my kids. Menash pula untuk peminat-peminat. Untuk fan-fan saya Mere Nations, I know tonight is going to be macam People's Choice Award, and I know you guys dah buat sehabis baik untuk vote for me. Kalau rezeki kita menang, kalau tak ada tak apa, top 5 pun dah kira menang untuk saya. So thank you so much. I love you guys so much. Kamsahamnida. Dan juga mungkin untuk semua yang yang tak sabar menanti malam ini, jangan lupa ya malam ini ya. Puteri Sarah dan juga Menash, terima kasih dan kami ucapkan selamat maju jaya. Thank you so much. Dan malam ni jangan lupa dress to impress. Malam ni I punya parents-in-law datang tau. Oh ya ke? Ya, dia datang untuk support. Yes. Well done. Saya pasti ahli keluarga Menash pun akan datang untuk bagi support kepada anda juga. Kalau diorang tak datang, dia boleh tengok dekat apps Tonton. Dan juga tonton.com.my. Pukul berapa? Betul. Baiklah, jangan lupa MHI kita hari Isnin. Kita akan juga berbincang tentang kreativiti tradisional versus modern. Awak suka mengait? Mengait bukan tak reti. Oh, tak reti. Awak? Saya janganlah cakap kan. Saya punya 2 jari ni memang keral begitu. Alhamdulillah. Jadi kita nantikan kemunculan daya bakar di ABPPH suatu hari nanti. Amin. BBNU. Assalamualaikum, saya Nas Rahman. Saya Daya Bakar. Assalamualaikum semua. Salam Jumaat. Bye. Bye.